أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para hadirin hadirat, tetamu Allah, tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimakumullah, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah. Sekali lagi kita dijemput oleh Allah, diberi peluang oleh Allah, digerakkan hati kita serta anggota kita diberi pertolongan oleh Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri pada saat ini di dalam majlis ilmu. Diharapkan sekalian yang hadir, yang mengikuti, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik, kakak, semua sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, mudah-mudahan kalian semua senantiasa di dalam rahmat Allah, di dalam redha Allah, di dalam keampunan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kelebihan yang dijanjikan oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Bersama-sama kita memperbetulkan qasad dan niat kita. Kita mengaji, kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, menjunjung perintah Allah. Selain daripada itu, mudah-mudahan Allah menzahirkan segala kelemahan, segala kesilapan, segala kesalahan di dalam diri kita, khususnya perihal akidah ini, agar dapat kita memperbaikinya secepat mungkin sebelum kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu kembali kepada Allah dengan membawa akidah yang sesat. Kita tidak mahu kembali kepada Allah dalam memiliki akidah yang menyimpang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan nikmat ini diberi oleh Allah ke atas diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk terus menuntut ilmu sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asbab kita semua dapat menikmati iman, Islam dan ihsan. Jadi seperti mana biasa, insya-Allah pagi ini kita akan meneruskan lagi, menyambung kembali kelas kita, kelas duha kita, mudzakarah kita, insya-Allah, dengan meneruskan bacaan kitab Tauhid Risalah Al-Misbahul Munir. Kita dah sampai pada muka surat berapa dah? 9. Surat 9 dari yang ketiga. Tiga je.
Muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sama-sama kita tumpukan perhatian kita lupakan perihal-perihal yang tidak ada hubung kait dengan ilmu kita. Kita letak tepi dulu hal-hal keduniaan kita. Mari kita hadirkan zahir kita dan hati kita dalam majlis, serta kita berusaha menjaga adab-adab kita dan akhlak kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkatan dari Allah SWT, insyaAllah. Amin. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai kepada kata musannif yang ketiganya. Di antara rukun tiang tunjang iman untuk menjadi seorang yang mukmin, yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, mestilah di dalam tiap-tiap diri kita muslimin mukminin memiliki 6 asas, 6 tunjang. Yang pertama, yang keduanya telah dinyatakan sebelum ini. Percayakan Allah dengan makna meyakini sungguh-sungguh di dalam hati. Meyakini sungguh-sungguh dalam hati tentang adanya Allah, tentang kesempurnaan Allah. Oleh yang demikian, wajiblah bagi diri kita, setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, mengenal terlebih dahulu siapakah Allah Ta'ala. Yang dikehendaki atau dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu, kata ulama, ialah wajib bagi diri kita, laki-laki dan perempuan, mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi zat Allah Ta'ala. Tidak dinamakan orang yang mengenal Allah sekiranya sekadar mengetahui nama Tuhan itu ialah Allah, ataupun Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Tidak memadai, kata ulama, tidak memadai. Kerana yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu ialah kita mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diijma'kan oleh ulama. Apa sifat Tuhan? Ada berapa sifat yang wajib bagi Tuhan? Apa perbezaan sifat Tuhan dengan sifat kita makhluk? Maka mestilah kita dapat membezakan yang mana sifat Tuhan, yang mana sifat makhluk. Apa yang dimaksudkan zat Tuhan, apa yang dimaksudkan zat makhluk. Apa yang dimaksudkan perbuatan Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan makhluk. Jadi wajib setiap orang, meskipun dia seorang raja ataupun dia seorang hamba Allah yang paling rendah darjat martabatnya di atas dunia ini, sama ada laki-laki ataupun perempuan, mestilah dapat membezakan di antara Tuhan dan makhluk. Kerana barang siapa yang tidak dapat membezakan di antara sifat Tuhan dan sifat makhluk, barangkali dia akan terjatuh kepada perkara-perkara yang menyekutukan Allah, menyamakan Allah. Sebab itu kita mesti boleh beza yang mana Allah, yang mana makhluk, supaya kita tidak menyamakan dia. Kenapa seseorang itu boleh membezakan yang mana intan, yang mana batu biasa? Kerana dia ada ilmu tentang batu permata. Begitulah juga bagi orang yang tidak ada ilmu tentang batu permata, dia akan tersilap. Dia akan tersilap. Yang bukan permata dikatakan permata, yang permata dikatakan bukan. Yang boleh membezakan adalah orang yang ada
ilmu tentang batu permata tadi. Demikianlah juga perumpamaannya. Kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan makhluk, sudah tentu kita akan tersilap. Yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan, yang bukan makhluk dikatakan makhluk. Kenapa jadi demikian? Kerana tidak ada pengetahuan, kerana tidak ada ilmu. Yang boleh membezakan Tuhan dan makhluk ni adalah orang yang ada ilmu tentang ketuhanan. Jadi ini kitab tauhid yang kita sedang mengaji belajar ni, kita ni nak mendidik, nak mengajarkan kita, nak mengajar kita apakah sifat-sifat ketuhanan, supaya dapat kita mengetahui serta boleh membezakan yang mana Tuhan dan yang mana makhluk. Apa hukum boleh membezakan Tuhan dan makhluk ni? Hukumnya wajib, bukan sunat, bukan harus. Wajib setiap orang boleh membezakan yang mana Tuhan dan yang mana makhluk, agar tidak jatuh kepada menyengutukan Tuhan dengan makhluk. Baik. Jadi yang ketiganya daripada 6 rukun iman, percaya akan segala kitab, percaya dengan makna penuh hati dengan keyakinan, ataupun keyakinan yang putus. Percaya dengan makna yakin, percaya dengan makna sepenuh hati, menerima, membenarkan, mengiyakan, menyungguhkan. Jadi bila sebut kata percaya, dalam rukun iman ni, bila sebut percaya, percaya dengan makna yakin sepenuh hati. Bila sebut yakin sepenuh hati, maka terkeluarlah 3 perkara kepercayaan. Bila sebut yakin, ternafilah zon. Ternafilah zon. Zon ni, zon adalah kepercayaan. Zon adalah kepercayaan. Jadi seandainya seseorang itu memiliki kepercayaan terhadap Allah ataupun malaikat ataupun rasul ataupun kitab, dengan makna hatinya zon, bukan yakin. Zon bukan yakin, maka dia tidak dia tak beriman. Kenapa tu? Ada apa tu? Suara tak kuat. Ni mic dah menyala dah. Ke jauh. Kuat suruh dia orang datang sini. Mantu sengit. Masya-Allah, asalkan nampak boleh, insya-Allah Baik, jadi percaya akan kitab ni dengan makna wajiblah setiap laki-laki dan perempuan, raja, kaum kerabat raja, menteri, kaum kerabat menteri, datuk, datin, tan sri, rakyat biasa, yang setinggi-tinggi darjatnya dan yang serendah-rendah darjatnya di atas dunia ini, wajiblah memiliki kepercayaan terhadap segala kitab yang diturun oleh Allah, dengan makna hatinya wajib yakin sepenuh hati, 100% di dalam hatinya membenarkan, mengiyakan segala isi kandung yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Faham baik-baik ni? Faham baik-baik ni? Kerana ada orang yang memahami bahawasanya beriman dengan kitab itu semata-mata mengetahui Al-Quran itu adalah kitab Allah, dan ada kitab-kitab yang tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang tertentu. Sekadar mengetahui, mereka kata mereka beriman. Jadi beriman bukan sekadar mengetahui. Beriman
berhimpun dua perkara. Yang pertama mengetahui, yang kedua membenarkan apa yang dia dah tahu. Membenarkan dengan makna sepenuh hatinya, bukan 99%, bukan 95%, bahkan 100% hatinya menyungguhkan. Kita tengok huraian dia. Apa yang dikehendaki dengan maksud percaya kepada segala kitab Allah ni? Dengan maknanya mengaku putus seorang di dalam hatinya. Mengaku putus ni dengan makna tidak berbolak-balik. Tidak berbolak-balik, susah, senang, sehat, sakit, untung, rugi, ekonomi naik, ekonomi turun, harga beras tinggi, harga beras rendah, tetap pegangan dan keyakinannya sedemikian terhadap Allah. Bukan maksud bila kaya imannya naik, bila miskin dia ragu-ragu dengan Allah, bukan maksud demikian. Itu yang dimaksudkan dengan mengaku putus. Mengaku putus dalam hatinya. Di mana tempat dia duduk, di mana waktu dia berada, begitulah akidahnya terhadap Al-Quran, iaitu mengaku putus seorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang, makna yang diturunkan daripada Allah Ta'ala, seperti kitab Al-Quran, dan kitab Taurat, dan kitab Zabur dan Injil. Tak ada sebut situ Zabur dan Injil. Begitulah juga suhuf-suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul yang terdahulu. Itu yang pertama. Mesti tahu ada kitab-kitab yang tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul yang tertentu, seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf. Itu yang pertama. Dan ni yang kedua. Ni yang kedua. Ni ramai orang salah faham sini. Dan sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya, dengan makna wajib hatinya membenarkan, wajib hatinya menyungguhkan, mengiyakan segala hukum hakam, suruhan, larangan, tegahan, berita, cerita yang Allah sampaikan di dalam kitab-kitab tersebut, khususnya Al-Quranul Karim. Dengan makna di sini, kalau seandainya seseorang itu sekadar mengetahui Al-Quran itu daripada Allah, tetapi hatinya berbelah bagi menerima hukum hakam di dalam Al-Quran itu, sesungguhnya dia orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Boleh faham Boleh faham tidak? Tak faham? Segala hukum hakam yang ada dalam Quran itu wajiblah dibenarkan, wajib disungguhkan, wajib diiyakan, meskipun hukum hakam dalam Quran itu ada yang tidak sepakat dengan nafsu. Wajib setiap orang beriman, wajib dia menyungguhkan dari segi hukum apa? Hukum muamalahnya, hukum munakahahnya, hukum jinayahnya, hudud tak hudud dalam Quran tu, semua wajib dibenarkan, wajib disungguhkan. Jadi makna yang lebih mudah kita nak faham, wajib setiap hati kita muslimin mukminin bersetuju dengan segala hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang hatinya tidak setuju walau dengan satu huruf Al-Quran, maka kafirlah dia dengan Allah. Jadi hati-hati tuan-tuan ni. Jangan kita salah faham. Jangan kita salah faham. Barang siapa yang kafir dengan Quran, siapa yang tidak beriman dengan Quran, bermaksud dia tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Kerana Al-Quran itu datangnya dibawa oleh Rasul dan datang daripada Allah. Barang siapa mempertikaikan walau satu huruf yang ada di dalam Al-Quran, maknanya dia mempertikaikan Rasulullah dan seterusnya mempertikaikan Allah. Apa hukum mempertikaikan Allah dan Rasul? Kafir wal-iyadzu billah. Jadi jaga iman kita, jaga akidah kita tuan-tuan. Jangan kita mengikut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita mengikut orang-orang yang munafik.
Apa orang munafik? Orang yang zahirnya nampak seperti orang Islam, padahal hatinya tidak beriman dengan Allah. Itu munafik. Orang munafik ni dia sembahyang 5 waktu. Orang munafik ni dia mengerjakan ibadah haji. Orang munafik ni dia menunaikan umrah, dia berzakat, dia menutup aurat, padahal hatinya berbelah bagi dengan Allah. Boleh faham tuan-tuan? Ini bab akidah, bab iman tak boleh main-main tuan-tuan. Tak boleh main-main. Hal dunia. Ini hal akhirat. Ni kita nak balik kiamat, nak bawa nak balik akhirat, nak bawa akidah yang betul, iman yang betul terhadap Allah. Jangan disebabkan kepentingan dunia kita menggadaikan iman dan Islam kita. Jangan, na'udzubillah. Jangan dengan sebab kepentingan dunia, ada perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran itu kita tolak, kita tak setuju, na'udzubillah. Hati-hati. Sebab tu orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, orang yang mengaku Islam, bermaksud orang yang berlapang dada menerima apa sahaja suruhan dan larangan daripada Allah. Itu maksud orang Islam. Orang yang berlapang dada menerima segala-gala daripada Allah, redha dengan segala hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah, tanpa mempersoal, tanpa mempertikaikan, tanpa mengkritik apa sahaja yang datang daripada Allah, kerana dia yakin dengan Allah bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya, yang bersifat adil, yang maha suci daripada bersifat zalim terhadap apa yang diperintahkan. Zalim itu sifat mustahil bagi Allah. Zalim itu sifat kekurangan, maka jangan diletakkan pada Allah. Sebab tu kita kena tahu, zalim bukan sifat Tuhan. Maka barang siapa yang mensifatkan Tuhan atau mensifatkan hukum Tuhan dengan zalim, sesungguhnya dia telah meletakkan sifat makhluk pada Tuhan, yang mengakibatkan riddahlah dia, murtadlah dia, na'udzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia, penting belajar tuan-tuan. Kalau kita tak belajar, kita ditipu oleh kejahilan yang ada dalam diri kita. Kejahilan dalam hati kita ni, khususnya kejahilan terhadap akidah ni, boleh merosakkan iman kita. Meskipun kita duduk di dalam sebuah negara yang aman damai, aman tenteram, meskipun kita duduk dalam keadaan sihat walafiat, duduk dalam kekayaan, kenikmatan, boleh tercabut nikmat iman dan Islam dengan sebab kejahilan terhadap akidah. Jadi betul lah kata ulama, kejahilan terhadap agama itu lebih buruk, lebih dahsyat, lebih keji daripada kejahatan orang kafir harbi lagi. Walaupun kita tengok di negara-negara luar tu orang Islam ditindas oleh orang kafir harbi, dibunuh dan sebagainya. Betul? Orang Islam dibunuh, orang Islam dizolimi, betul tak? Jahat tak? Jahat tak kafir harbi tu? Jahat. Ketahuilah, kejahilan terhadap agama yang ada dalam diri kita lebih jahat daripada kafir harbi lagi. Kenapa? Kerana kejahilan dalam diri kita terhadap agama ni boleh merobek, boleh mencabut nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita, meskipun kita sedang duduk di dalam sebuah negara yang aman, yang tidak berperang. Itu bahaya kejahilan. Sebab tu Nabi perintahkan talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu fardu. Yang kita belajar ni fardu ain ke fardu kifayah tuan-tuan? Fardu ain. Apa maksud fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap individu. Ada berapa ilmu fardu ain? Ada 3. Tauhid yang kita sedang belajar, untuk akidah. Tauhid ni, peranan ni untuk akidah iman, supaya kita mengetahui akidah yang betul dan salah, bagaimana pegangan yang mesti diletakkan pada Allah, bagaimana pegangan dan kepercayaan yang mesti dijauhkan. Itu peranan ilmu tauhid. Jadi kalau orang tanya apa hukum belajar tauhid, jawabnya fardu ain. Meskipun sekarang ni contoh ada di kalangan kita yang baru nak dekat dengan agama, baru nak dekat dengan Allah, umurnya 60 tahun, 55 tahun, dia wajib belajar ilmu tauhid ni.
Dia tak boleh tinggalkan. Dia tak boleh nak bagi alasan, saya ni dah terlewat, saya ni dah pencit ni, baru ada masa nak belajar agama. Jadi saya nak langkau, saya tak nak belajar tauhid-tauhid ni, saya nak terus belajar tafsir, saya nak terus belajar hadis. Ada pun tauhid saya tak nak belajar. Tak boleh. Hukum meninggalkan fardu ain ni dosa. Ilmu yang wajib bila ditinggalkan hukumnya haram. Jadi siapa-siapa pun yang baru nak menuntut ilmu, sebelum ni dia tak pernah belajar fardu ain, tauhid untuk akidah, tasawuf untuk masalah hatinya, dan fiqh untuk mengetahui syariatnya, hukum hakam pantang larang syarat rukun melakukan ibadah, maka wajiblah dia belajar. Kalau dia meninggalkan 3 ilmu ni, duduklah dia dalam dosa. Kata ulama, orang yang tak lepas lagi fardu ain dan tak nak belajar fardu ain ni, meskipun umurnya dah banyak, dia jadi fasik. Kalau mati fasik, na'udzubillah. Sebab tu kita kena ajak, kena dakwah kawan-kawan kita, sahabat andai kita, adik-beradik kita, ipar duai kita, orang kampung kita, mari pakak-pakak mengaji ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni bukan sikit tuan-tuan, bukannya mudah tuan-tuan. Jadi jangan kata tak payahlah belajar tauhid ni, aku kenal dah Tuhan tu. Kenal bagaimana? Kenal bagaimana? Jadi wajib belajar. Sekarang umur saya dah 70 tak 70. Kecuali yang boleh meninggalkan ilmu ni orang yang dah lepas tuntutan fardu ain. Kalau sebut pasal sifat 20 ni, dia tahu dah mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang harus bagi Allah. Dia boleh menolak fahaman-fahaman akidah-akidah yang menyesatkan. Tu tak apalah, tak nak belajar, silakan. Tapi kalau belum boleh beza lagi yang mana sifat makhluk, yang mana sifat Allah, khususnya yang dah diijma'kan oleh ulama ni, maknanya tidak terlepas lagi kewajipan tu atas diri dia, walaupun umurnya dah 80-90 tahun. Dia wajib belajar ni. Dia tak boleh nak langkau. Dia nak belajar tafsir, nak belajar hadis. Tafsir hadis apa hukumnya belajar? Tafsir hadis fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Pun banyak lagi di kalangan masyarakat kita yang tak boleh nak beza fardu ain dan fardu kifayah. Pergi kejar dulu fardu kifayah, tinggal fardu ain. Fiqh tak belajar, tauhid tak belajar, tasawuf tak belajar, iqra tak belajar, duk kejar tafsir, kejar hadis dan sebagainya. Akibatnya ibadatnya tetap salah dan tak diterima oleh Allah. Kerana dalam fardu ain ini 3 ilmu ni sebagai dasar, asas, tunjang yang sangat penting untuk memastikan seseorang itu ibadatnya sah ataupun tidak sah. Ini 3 ilmu. Jadi kalau kita tak belajar 3 ni, bermaksud kita akan melanggar undang-undang ibadah tanpa kita sedar. Sebab tu jangan ditinggalkan 3 ni. 3 ni fardu ain wajib. Yang tak ada lagi jadual dalam kehidupan dia, 3 ilmu ni wajib belajar. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik suami, baik isteri. Suami tak nak mengaji, isteri wajib mengaji. Isteri tak nak mengaji, suami wajib mengaji. Dua-dua wajib mengaji. Tak boleh kata awak cakap dengan suami, awak dah pergi belajar fardu ain, tak apalah, saya tak belajar, tak apalah. Tak boleh. Suami pun kena belajar, isteri pun kena belajar. Tak boleh kata ataupun suami dihantar je isteri datang kuliah duha, suami dia lari balik lepak kedai kopi. Kadang ada jenis macam dihantar bini dia pergi masjid surau ngaji fardu ain, dia pergi lepak kedai kopi, padahal diri dia tak lepas lagi tu. Pun ada juga perangai macam tu. Tak boleh, kena pakak-pakak mengaji. Tak boleh kita nak hantar bini kita mengaji, kita tak nak mengaji, ataupun biar laki je mengaji, kita tak nak mengaji. Tak boleh. Sebab dua-dua tadi namanya mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Wajib mengaji. Ngajilah, Allah dah bagi kita macam-macam kemudahan. Bagi kereta sebuah rumah, kadang 5, 6, 7 biji kereta, motor 18 buah. Dah itulah guna dia. Sebab tu Allah bagi kita keluasan harta lebih daripada orang, supaya gunakan benda-benda tadi untuk memudahkan urusan ibadat kita dengan Allah. Barulah betul, baru nama rezeki yang berkah, baru nama harta yang berkah. Bayar ribu-ribu tapi boleh bawa tolong kita cari ilmu. Betul.
bayar ribu-ribu, 2,000 sebulan, 1,000 lebih sebulan, tak boleh tolong bawa tuan pergi masjid cari ilmu. Itu nama jadi hamba harta. Jadi hamba harta, alangkah hinanya. Hina waktu mencari, hina waktu dah dapat. Waktu cari dulu hina dah, habis masa pagi petang siang malam cari duit nak beli kenderaan. Bila dah dapat kenderaan, memperhambakan diri pada kenderaan pula dah. Dia dimiliki oleh harta, bukan dia memiliki harta. Kita ni harta biar kita miliki, jangan harta memiliki kita. Apa maksud kita dimiliki oleh harta? Dengan sebab ada harta dalam tangan kita, kita tak boleh nak mentaati perintah Allah. Itu tanda-tanda kita telah diperintah oleh harta yang kita cari sendiri. Na'udzubillah min zalik. Kemudian jadi jangan ada hukum hakam di dalam Al-Quran yang kita tolak, yang kita nafikan. Jangan. Faham baik-baik. Kalau nafsu tidak suka, itu kebiasaan. Dalam Quran ada sebut hukum tentang solat, dalam Quran ada sebut hukum tentang puasa, tentang zakat, tentang pembahagian harta. Laki-laki dapat sebanyak ni, orang perempuan dapat sebanyak ni. Itu hukum Allah yang maha adil dalam Quran. Maka wajiblah setiap diri kita membenarkan, menyungguhkan hukum itu adalah hukum yang terbaik. Hukum itu adalah yang sebenar-benar. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Meskipun nafsu kita, nafsu tak suka, tak seronok dengan yang namanya sembahyang. Betul ke tidak? Nafsu seronok tak sembahyang? Jujur. Tak tahu? Seronok tidak sembahyang? Tak, jawab je lah, nak bohong apa? Saya pun macam tu. Tak ada orang yang seronok dengan sembahyang ni. Nafsu. Tapi hati percaya tak solat itu benar? Percaya. Nafsu suka tak? Nafsu tak suka. Bukan maksud nafsu tak suka dengan solat, dia tak beriman, bukan. Maksud tak beriman ni, hati tak setuju dengan hukum solat, baru panggil tak beriman. Kalau nafsu tak suka dengan solat, tidak, makna dia masih beriman lagi. Dah memang tabiat nafsu, Allah ciptakan memang nafsu ni tak pernah setuju dengan hukum hakam Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai hatinya pula tidak membenarkan hukum tu. Kalau nafsu tak suka solat, itu kebiasaan, itu normal. Kebiasaan kita orang awam, bila sebut ibadat memang nafsu tak suka. Kuliah duha, nafsu suka tak? Tak ada jawapan pula. Kuliah duha suka tak? Tak suka. Sebab tu bila saya tak datang, alhamdulillah. Cuma buat risau je. Kenapa tak datang ni? Kenapa tak datang? Padahal hati seronok. Nafsu memang tak suka dengan yang nama mengaji, yang nama semayang, yang nama puasa. Memang nafsu tak suka. Tapi hati kita tetap beriman, meyakini hukum perintah Allah Ta'ala suruh kita semayang tu benar, perintah Allah suruh puasa tu benar, perintah Allah Ta'ala dalam pembahagian harta pusaka begini dan begitu, itu adalah benar. Satu lagi, poligami. Hukum poligami, pernah dengar tak? Pernah dengar. Ada dalam Quran tak? Ada. Nafsu suka tak? Nafsu laki suka lah. Nafsu laki suka. Nafsu perempuan suka tak? Tak suka. Tapi meskipun hatinya tak suka, nafsunya tak suka dengan hukum poligami itu, tapi wajib hati membenarkan hukum itu adalah hukum Allah. Barang siapa yang hatinya menolak, contohnya dia mengatakan hukum poligami itu adalah hukum yang tidak adil daripada Allah, maka murtadlah dia, na'udzubillah min zalik. Kalau kata tak suka, saya tak suka dengan poligami ni, nafsu saya tak suka dimadukan, itu normal, tidak mengkafirkan dia. Tapi kalau dia mengatakan hukum poligami itu hukum yang salah, hukum yang tidak adil daripada Allah, hukum yang tidak relevan, maka kafirlah dia. Jadi hati-hati.
Saya cakap tu nak bagi tahu, jangan sampai nafsu tak suka tergadai akidah. Jangan. Tak suka nafsu tu normal. Tapi jangan kata ni hukum ni sepatutnya tak ada, Allah salah buat hukum ni tak betul. Jangan sampai macam tu. Kalau nafsu tak suka, itu kebiasaan. Sama macam semayang lah tadi, nafsu tak suka semayang, nafsu tak suka puasa, nafsu tak suka zakat, penat-penat cari harta tiba-tiba nak kena keluar pula. Nafsu tak suka. Tapi hati wajib membenarkan. Begitu. Yang keempatnya daripada 6, nak mengaji kena cakap terang-terang macam tu, tuan-tuan. Tak boleh nak suruh-suruh, baik tak payah mengaji kalau suruh-suruh. Kita mengaji tujuan nak faham agama, tapi kalau suruh-suruh nak faham macam mana? Yang betul kena kata betul, yang salah kena kata salah, begitu. Tak ada tapi-tapi. Dalam agama tak ada tapi-tapi. Benda yang hak kena beritahu, yang batil kena beritahu, barulah akidah orang, amalan orang yang mendengar tu betul. Kalau tapi-tapi ni boleh sebut, tu tak boleh sebut, macam mana? Contoh dalam bab mandi wajib, tuan-tuan perempuan, mandi wajib ni kena ratakan sekalian tubuh badan. Semua anggota kena sampaikan air. Dekat situ pun kena sampaikan air. Situ mana? Alah situlah, mana boleh cakap. Kat situ mana? Tak boleh cakap. Dah, tuan-tuan reti tak nak buat ibadat macam mana? Reti? Tak reti. Sebab tu tak ada nak sorok-sorok dalam bab hukum hakam, tak ada sorok. Kita cerita kena cerita. Kalau tak, orang salah nak buat ibadat, besok kita dipersalahkan. Kenapa dulu tak cakap? Kenapa dulu tak terangkan? Kami tak tahu. Kamu yang dah diamanahkan oleh Allah ada ilmu menyampaikan, kenapa kamu menyorokkan? Kami orang awam, kami datang nak mengaji, nak tahu, tapi ada benda yang kamu sorokkan. Macam mana nak jawab besok di padang mahsyar? Bukan seorang yang nak dakwa kita besok. Waktu dalam bab hukum hakam tak ada kepentingan diri. Nak menyampaikan hukum kena cerita. Orang suka tak suka itu kebiasaan. Yang wajib kita sampaikan. Orang terima tak terima tu bukan urusan kita. Baik, kemudian yang keempatnya, percaya akan segala rasul-rasul Allah Ta'ala dengan maknanya. Apa makna percaya beriman dengan rasul ni? Dengan maknanya mengaku putus. Samalah tadi mengaku putus, jangan berbolak-balik. Jangan berbolak-balik. Wajib mengaku putus di dalam hati seseorang, di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala rasul Allah Ta'ala, yakni utusan Allah. Rasul tu siapa? Bagaimana sifatnya rasul? Jangan pula rasul dikatakan Tuhan. Macam si Hak tu kafir tu. Orang yang beriktikad seperti Hak tu duk kata Muhammad itu adalah Tuhan, kafir, murtadlah dia. Wajib pemerintah mengambil tindakan ke atas diri dia. Jangan dibiarkan. Hukum Allah sebut dalam kitab ni nanti di bahagian belakang, apabila pemerintah itu mengetahui ada di kalangan umatnya, rakyatnya yang murtad, wajib dipaksa bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu kewajipan atas siapa-siapa yang mentadbir pada waktu itu. Seandainya tidak diambil tindakan seperti yang diperintah oleh Allah, maka pemerintah tadilah yang menanggung dosa-dosa orang yang murtad dalam negara dia itu. Berapa ramai orang murtad nanti dia kena jawab di hadapan Allah di hari kiamat. Sebab apa? Sebab dia tidak menegakkan hukum Allah. Allah Ta'ala kata orang murtad ni bila ditangkap, wajiblah pemerintah menyuruh mereka, memaksa mereka bertaubat dan bersyahadah. Seandainya mereka tidak bertaubat dan bersyahadah selepas daripada 3 hari, diberi peluang 3 hari bertaubat, diberi nasihat supaya bertaubat 3 hari, dia tak nak juga bersyahadah, maka wajiblah dipancung leher dia. Itu hukum Tuhan. Sebagai pengajaran kepada umat Islam yang lain, jangan sekali-kali murtad. Kalau seandainya hukum murtad ni ditukar dengan hukum denda, contohnya orang murtad bayar 100,000, orang murtad bayar 50,000, maknanya tetap dosanya ditanggung oleh orang yang bertanggungjawab. Tak boleh. Kalau Allah kata kerat. Itu hukum Allah. Nyawa kita siapa punya? Allah punya. Jadi tak salah kalau dia nak ambil balik nyawa milik dia. Faham? Sebab Allah dah bagi, kita salah guna. Allah dah bagi tangan, kita salah guna, dia ambil balik nikmat dia. Kenapa kita nak marah Tuhan ambil hak dia?
Orang yang marah ni sebab dia lupa. Dia berasa ni roh dia, jasad dia, tangan kakinya milik diri dia. Sebab tu bila Allah Ta'ala perintah contoh kat tangan, dia marah, dia benci, dia tak suka. Sebab apa? Dia merasakan tu milik dia, padahal tu milik Allah yang telah disalahgunakan. Sebab tu kena kenal siapa Tuhan, siapa makhluk kita ni, siapa punya roh kita, siapa punya segala nikmat yang ada pada kita ni, siapa punya. Kena kenal lah. Jangan lupa, milik Allah. Dia punya, dia nak bagi bila-bila dia suka, dia boleh ambil bila-bila masa yang dia suka. Seorang tak boleh komplain, seorang tak boleh condemn. Orang yang condemn, komplain tu makna dia tak kenal Tuhan lah tu. Tapi biasalah barang pinjam, bila dah puluh tahun pinjam, rasa macam kita kita punya. Padahal bukan kita punya, tapi dah puluh tahun duduk dengan kita, kita rasa kita punya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni segala percaya dengan mana yakin segala rasul-rasul Allah, pesuruh Allah ni ada sifat-sifat dia. Ada perbezaan ni dengan manusia yang tidak rasul. Bagaimana boleh jadi rasul? Dengan cara apa boleh jadi rasul? Kena tahu juga tu. Rasul, Nabi ni tak boleh nak jadi dengan usaha ikhtiar. Dengan memperbanyakkan amal soleh, membersihkan hati, menjaga anggota daripada dosa maksiat, takkan boleh menaikkan darjat seorang hamba biasa menjadi Nabi, apatah lagi Rasul. Kerana pangkat Nabi dan Rasul ni semata-mata pilihan Allah sahaja, pilihan Allah semata-mata. Bukan dengan sebab orang tu hebat melakukan ibadat amal soleh, dia boleh naik darjat jadi Nabi ataupun jadi Rasul. Tidak. Jangan-jangan barang siapa yang mengaku dia menjadi Nabi dan Rasul dengan asbab usaha dan ikhtiar dia, maka tu di antara perkara yang riddah, yang memurtadkan diri dia. Na'udzubillah. Tak boleh. Ada pun nak menjadi kekasih Allah, nak menjadi waliullah, nak menjadi wanita solehah, laki-laki soleh, itu boleh diusahakan dengan memperbanyakkan amalan soleh, membersihkan hati, mensucikan hati daripada sebarang sifat, daripada sebarang penyakit yang dibenci oleh Allah. Itu boleh menaikkan darjat seorang hamba biasa menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Itu boleh. Ada pun nak jadi Nabi Rasul tak boleh. Sebab ada yang mengaku jadi Nabi, ada yang mengaku jadi Rasul, yang perempuan pun mengaku Nabi, macam-macam lah. Nampak tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab ni asal-asal dasar-dasar ni dia tak tahu. Ataupun kalau dia tahu, dia tak yakin. Dia sekadar tahu macam tu tapi dia tak yakin. Sebab tu kena yakin. Jangan bolak-balik. Ya ke tidak, ya ke tidak, ya kod. Boleh jadi kod. Tu tak boleh. Tu dalam bab akidah tak ada kod-kod ni. Dengan maknanya mengaku putus seorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasulullah Ta'ala itu, dan mengaku sungguh, yakni wajiblah hati kita menyungguhkan, membenarkan akan segala perkara yang mereka itu Rasul menyampaikan kepada umatnya. Wajib kita benarkan. Walaupun perkara yang disampaikan oleh Rasul tadi tak terjangkau di ilmu, tak terjangkau di akal fikiran kita, wajiblah membenarkan. Kerana di antara sifat yang mesti ada pada Rasul itu benar, tidak dusta sekali-kali dengan apa yang dikhabarkan, apa yang disampaikan. Walaupun Nabi menceritakan benda pelik-pelik, wajiblah kita terima, wajiblah kita percaya, kerana sifat Rasul itu adalah di antaranya benar mereka itu pada perkataan mereka. Kalau Rasul kata putih, putihlah. Kalau Rasul kata hitam, hitamlah. Mustahil ada Rasul yang bersifat dusta, memutarbelitkan hukum hakam Allah, menceritakan benda yang mengarut, yang tak disuruh oleh Allah. Itu mustahil bagi Rasul. Apa yang Rasul sampaikan, khabarkan, semuanya benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Tak sama macam mahkamah dunia ni, kadang baca je. Saya bersumpah tidak ada yang tak benar melainkan benar semuanya. Padahal bohong.
Mahkamah dunia boleh lepas, mahkamah Tuhan tak boleh. Malaikat catat detail, saksi Allah semua ada. Dunia, siapa yang melakukan kezaliman, dunia dia bolehlah selamat. Padahal Allah Ta'ala bagi selamat tadi supaya gunakan keselamatan tu untuk bertaubat kepada Allah. Tu di antara makna Allah Ta'ala bersifat dengan karim. Allah Ta'ala tu bersifat karim. Ya karim, wahai Tuhan yang maha mulia. Di antara sifat kemuliaan Allah tu, kata ulama, maksud karim Allah Ta'ala tu memberi peluang kepada kita bertaubat sewaktu kita melakukan dosa dan maksiat. Padahal Allah sangat-sangat maha kuasa mengambil tindakan ke atas maksiat yang kita buat pada waktu tu juga serta merta. Tapi dengan karim, dengan kemuliaan Allah, kemurahan Allah, Allah memberi peluang agar kita kembali bertaubat kepada Allah. Contohnya hari ni saya cakap benda jahat, saya cakap benda yang Allah larang, Allah maha kuasa membisukan saya. Tetapi kenapa saya tidak dibisukan? Kerana Allah memberi peluang supaya bertaubat kepada Allah. Begitulah mata kita tengok benda haram. Kenapa Allah tak butakan? Adakah Allah tak kuasa nak membutakan mata kita? Tidak. Allah Ta'ala maha kuasa nak membutakan mata kita yang suka melihat benda haram. Tapi Allah tidak membutakan kerana kemurahan Allah Ta'ala tadi tu, sifat dia tu karim, maha mulia, maha pemurah, beri peluang supaya menggunakan keselamatan tadi tu, kesihatan tadi, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kata ulama, jangan tertipu dan terpedaya dengan sifat karim Allah Ta'ala ini sehingga kita naik tocang. Itu namanya tertipu dengan sifat kemurahan Allah. Kita kata begini, alah, selama ni aku buat dosa maksiat tak ada berlaku apa pun. Boleh cakap macam biasa, boleh makan macam biasa, tak ada apa pun. Tu dia tertipu dengan kemurahan Allah, menyalahgunakan kesempatan tu. Dia terlupa ada pula Allah tu bukan sekadar bersifat dengan pemurah. Allah Ta'ala tu juga bersifat dengan maha keras. Allah Ta'ala tu juga bersifat dengan maha keras, maha kuasa, maha gagah. Jangan sampai Allah menzohirkan sifat-sifat tu. Jangan sampai Allah menzohirkan sifat-sifat tu. Jadi sebelum Allah menzohirkan sifat kekerasan dia, cepat-cepat gunakan peluang dan ruang ini untuk kembali kepada Allah, bukan untuk mengulang-ulangi lagi dosa dan maksiat yang kita buat. Kata ulama, terjemahkan makna karim Allah Ta'ala. Itu di antara sifat karim, kemuliaan Allah. Allah bagi can supaya cepat-cepat kembali sebelum Allah ambil tindakan. Sebab kalau Allah ambil tindakan, makan tak habis kita. Kalau Allah ambil tindakan, makan tak habislah kita. Tak tertanggung azabnya. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu Rasul menyampaikan kepada umatnya. Wajib menyungguhkan, wajib membenarkan, walaupun perkara itu tak terjangkau di akal fikiran kita, walaupun perkara itu tidak muafakat dengan kehendak hawa nafsu kita. Dan yang kelima daripada 6, percayakan akan hari kiamat. Jadi apa faedah di antara, apakah faedah apabila seseorang itu mempercayai Al-Quran, mempercayai Allah, mempercayai Rasul? Inilah yang akan membangkitkan perasaan di dalam hatinya untuk bersungguh-sungguh mentaati segala perintah Allah, membuat apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Ini semuanya adalah faedah daripada keimanan. Contoh macam sekarang ni, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kalian sanggup mengorbankan masa kalian sekarang? Kenapa? Sedangkan orang lain ada yang berehat berseronok-seronok. Kenapa kalian sanggup mengorbankan masa kalian untuk menuntut ilmu, untuk duduk bersempuh, sakit lutut, sakit tumit, sakit pinggang, lenguh-lenguh, semut-semut, ulau-ulau, macam-macam. Kenapa? Keimanan kepada Allah. Itu tadi, iman tu lah. Dengan sebab keyakinan tadi. Yakin dengan perkara yang diperintahkan oleh Allah, yakin dengan ganjaran yang nak diberi oleh Allah. Itulah yang mempengaruhi tuan-tuan ni.
Orang lain sanggup pergi lepak-lepak, rehat-rehat, kita nanti dululah pergi kelas dulu. Padahal boleh je kalau nak pergi tempat lain macam orang lain, tapi tak, kenapa sanggup berkorban? Padahal tubuh kita bukan sihat sangat pun, sakit sini, sakit sana. Yang datang ni semua ada penyakit. Yang sihat-sihat tak datang. Mana-mana pun macam tu. Tak boleh berlari padang 2, 3, 4 kali pusingan. Tengok tak taman-taman weh, 2, 3, 4 kali pusingan, tak berhenti-henti, basah kuyup tubuh badan, baik laki baik perempuan, tapi tak sanggup nak melangkah ke majlis ilmu. Ada tak tuan-tuan punya pakaian basah berjeruk lepas ni? Keluar masjid dia berperah baju. Orang tanya, kenapa ni bocil ni? Boleh lepas mengaji. Sampai berperah. Alah, berpeluh tadi punyalah penatnya lah mengaji. Berperah. Ni ada tengah. Dulu kipas nampak bukan main. AJK suruh kita, Masya Allah, Tabarakallah, selesa, kapit, pijak, betul benang buku lali punya empuknya. Nampak tak? Itu kata keimanan tadi. Jadi makin tebal imannya, makin kuat imannya, makin dekatlah dia dengan ibadat, makin dekatlah dia dengan amal soleh, makin dia menjauhkan dirinya dengan amalan yang taleh, amalan yang dibenci oleh Allah. Itulah faedah keimanan tadi. Bila dia yakin sungguh-sungguh dengan apa yang Allah suruh, dia akan buat. Bila dia yakin dengan apa benda yang Allah larang, Nabi larang, dia akan usaha jauhkan. Walaupun musibahnya tidak dapat dilihat oleh mata kepala dia sekarang, tapi oleh kerana mata hatinya yang beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, ada dosanya, ada azabnya yang dijanjikan oleh Allah seandainya kita melanggar perintah Allah bergian-gian. Dengan sebab itu dia berusaha menjauhkan maksiat zahir dan maksiat batinnya. Nampak tak tu namanya keimanan dia. Keimanan dia. Kemudian yang kelima, percaya akan hari kiamat. Wajiblah setiap laki-laki dan perempuan beriman sungguh-sungguh yakin percaya adanya hari kiamat, hari penghabisan, hari pembalasan, hari penyesalan, hari perhimpunan. Macam-macam lagi nama kiamat tu. Kiamat tu macam-macam nama tu. Hari kiamat tu di antaranya Yaumiddin. Tu hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu, bila-bila masa jua akan datang berlakunya. Wajib yakin kiamat tu pasti jadi, pasti berlaku, lambat cepat. Allah Ta'ala berkuasa, maha kuasa menjadikan kiamat, meskipun tidak lengkap lagi tanda-tanda yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita umat tanda-tanda kiamat akan berlaku, tanda-tanda dekatnya kepada kiamat akan berlakulah, tanda-tanda kecil begini. Kemudian daripada itu akan berlaku pula, timbul pula tanda-tanda besar. Supaya apa tu? Sebenarnya itu sifat kasih sayang Allah ke atas kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terlalu manja, terlalu istimewa di sisi Allah, terlalu banyak kelebihan yang Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak berbanding dengan umat-umat yang sebelum. Oleh kerana Nabi kita itu adalah Nabi yang paling dikasihi, paling disayangi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak banding dengan para Nabi dan Rasul yang lain. Dengan sebab itu kita yang menjadi umatnya pun mendapat keberkahannya, melimpah kasih sayang dan cinta Allah kepada Nabi SAW kepada kita. Kita pun dapat kecapi juga tu. Di antaranya tadilah Allah menceritakan, memberitahu nanti nak kiamat berlaku begini, supaya kita ni cepat-cepat bertindak. Ini kecoh di media, di TikTok, di muka buku, di macam-macam lagi. Tanda-tanda kiamat dah timbul, dah muncul, yang padang pasir dah hijau lah, yang beginilah, yang begitulah, yang dajjal lah, macam-macam kecoh. Tapi sayang, sekadar kecoh, tidak ada tindakan pun. Pakak-pakak viral, masing-masing viral, tanda-tanda begini, dajjal lah begini. Tapi yang tak mengaji tetap tak mengaji pun. Macam tu je, lepak kedai kopi je.
Petang-petang bersukan, berlari, tapi malam tak duduk dalam majlis ilmu macam biasa. Jadi apa faedahnya kalau sekadar bobek-bobek gitu, duk kecoh dalam media tapi tak ada tindakan? Maknanya kita tidak dapat mengambil faedah daripada tanda-tanda yang dikhabarkan. Meskipun dengan belas kasih sayang Allah Ta'ala suruh Nabi ceritakan kalau nak berlaku kiamat besok akan timbul begini supaya kita umat ni sedar, cepat-cepat bertindak, memperbaiki amal ibadah, membuat persiapan yang jauh, dekatkan diri dengan agama, dengan Allah. Bukan sekadar duk sibuk viralkan tapi tidak bertindak. Padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan kiamat itu tanpa sebarang tanda, betul? Sekarang ni Allah Maha Kuasa menjadikan kiamat, tapi alangkah malangnya kita yang tak sempat nak membuat persiapan. Seandainya hari ini juga Allah jadikan kiamat tanpa timbulnya Ya'juj wa Ma'juj, dabbatul ard, Dajjal tak keluar, tiba-tiba berlaku kiamat, hancur lebur 7 petala langit dan bumi. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak perbaiki amal, betul tak? Itulah faedah ataupun hikmah Nabi menceritakan tanda-tanda kiamat tadi, supaya kita bertindak. Yang tak dekat dengan Allah, cepat-cepat dekatkan diri. Yang banyak kita ni buat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Yang zalim, tinggalkan zalim, jadi pemerintah yang adil. Kita yang zalim pada diri kita, bersikap adil. Kita yang hati kotor, yang hati busuk ni, bersihkan cepat-cepat, hiaskan hati dengan sifat terpuji. Pakaikan hati kita dengan pakaian yang indah-indah, yang cantik-cantik. Tanggalkan pakaian-pakaian yang tak elok pada hati kita tu, ujub, riak, takabur, sum'ah dan sebagainya, buang. Sebagai persiapan kita nak mati. Tapi tidak. Kita sekadar kecoh di media, tapi tidak ada tindakan pun yang kita buat. Tetap tak nak belajar agama, duk kecoh macam tu je lah. Tak selamat kalau sekadar kecoh macam tu je. Selagi tidak ada usaha ikhtiar mendekatkan diri dengan Allah, takkan selamat. Meskipun kita dapat melihat tanda-tanda besar ni, jadi cepat-cepat, jangan tunggu tanda besar. Tanda besar tak keluar, belum keluar lagi, tapi kematian kita sampai dulu. Dajjal tak keluar lagi, kita mati dulu. Tak sempat jumpa Dajjal, kita dah KO dah. Jangan tunggu, nantilah aku taubat bila Dajjal keluar esok, aku taubat lah. Bila Dajjal keluar besok, barulah aku mengaji. Takut mati tak sempat Dajjal keluar. Wal'iyadha billah min dhalik. Bangun daripada kelekaan, bangun daripada kelalaian. Jangan habis masa dan waktu kita kita gunakan untuk berusaha mencari dunia pagi, petang, siang dan malam, tanpa membuat mencari bekalan untuk kita turun ke liang lahat dah. Hari ni berapa ramai orang mati tu kan? Tak berhenti-henti orang mati. Kita je yang tak tahu. Tak berhenti-henti, tak putus-putus orang mati. Setiap saat ada orang mati. Kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Percaya dengan hari kiamat, dengan maknanya mengaku putus seseorang dalam hatinya dengan tentu sungguh adanya hari kiamat itu bila-bila masa jua akan datang berlakunya hari kiamat tadi. Pembukaannya mana? Sakaratul maut. Yakin adanya sakaratul maut, yakin adanya cabut nyawa, yakin akan bertemu dengan malaikat maut, yakin kita akan bertemu dengan malaikat munkar nakir, yakin dalam hati kita akan disoal oleh malaikat munkar nakir. Yakin dalam kubur tu ada kesenangan dan ada kesusahan, ada kecelakaan. Wajib yakin nanti akan dibangkitkan. Wajib yakin nanti akan dihimpunkan. Wajib yakin nanti akan dihisab, dihitung segala amal, ditimbang segala amal, diarahkan oleh Allah meniti titian sirat. Adanya telaga Kautsar dan sebagainya. Itu perkara yang sangkut paut dengan kiamat. Wajib kita yakin dan percaya. Buat persiapan. Hari kiamat tu hari yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan. Bini tak kenal laki, laki tak kenal bini. Walaupun kat dunia dulu tak pernah sekali pun makan tak bersuap. Walaupun kat dunia dulu tak pernah, sejak dia kahwin 50 tahun tak pernah sesuap nasi pun tak masuk, tak disuapkan. Bersuap makan. Masya Allah, tabarakallah. Punyalah baik.
punyalah sayangnya. Tapi bila hari kiamat besok, aku akan cari kesalahan kau. Aku akan pastikan, aku akan jumpa kesalahan supaya aku diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Aku tak akan sanggup nak masuk neraka dengan sebab kau wahai suami. Aku tak sanggup nak masuk neraka sebab kau wahai isteri lah. Kau aku. Walaupun kat dunia ni makan bersuap I love you, you love me tunggu siap besok. Selagi dia boleh korek, dia korek. Siapa nak terjun dalam neraka Jahannam Allah tu? Tak ada siapa yang sanggup. Sebab tu dia tak peduli laki tak laki, dia akan cari kesalahan laki dia supaya dia tidak dihumban oleh Allah dalam neraka. Yang laki pun macam tu. Sebab tu nak sayang berpada-pada. Nak sayang dengan laki, nak sayang dengan bini, berpada-pada. Sebab tu Allah perintahkan kita ni supaya sayangkan Allah Rasul melebihi daripada sayang selain daripada tu. Kerana apabila kita letakkan kasih sayang cinta kita kepada makhluk lebih daripada Allah, dengan sebab makhluk nanti kita sanggup melanggar perintah Allah. Tapi kalau kasihnya kepada Allah tu lebih daripada makhluk, dia akan mentaati perintah Allah. Bila dia taat kepada Allah, kalau isterinya betul-betul taat kepada Allah, dengan sendiri suaminya akan dapat manfaat. Dia akan jadi suami isteri yang solehah, yang ikhlas, yang penuh kasih sayang, yang tidak menderhakai suami. Sebab apa? Bukan sebab takut kepada suami, takut kepada Allah. Kerana Allah memerintahkan dia supaya menjadi isteri yang penuh berakhlak terhadap suami, walaupun suami dia itu ahli maksiat. Itu kelebihan bila dikasih kepada Allah, suami dapat manfaatnya. Bila suaminya kasih kepada Allah, isterinya akan dapat manfaat. Dia tak akan sepak terajang bini dia, dia tidak akan menzolimi isteri dia, dia tak akan maki hamun bini dia. Sebab apa? Takut kepada Allah. Tapi dia kalau takut pada bini, siap. Abang gimana bang? Tuan dengar malam ni ada kuliah baru buka. Tak ada. Masa malam ni. Baiklah. Tu sayang bini lebih daripada Allah. Hati-hati. Akhir zaman ni banyak berlaku tu. Bang, sayang, abang nak minta izin pergi kedai kopi boleh? Minta izin. Jatuh maruah suami. Maklum, dia minta izin, kita cuma maklum begitu. Isteri nak keluar kena minta izin. Ni terbalik dah sekarang. Sekarang terbalik. Bini maklum, awak saya dekat Paksen dah ni, bukan nak minta izin. Awak boleh tak saya nak pergi Paksen? Itu minta izin. Ni dah bukan minta izin zaman sekarang. Awak saya kat Paksen ni tu. Patut sebelum pergi, boleh tak saya nak keluar pergi Paksen hari ni nak beli barang? Macam tu. Bukan dah sampai baru bagi tahu, awak saya kat Paksen dah ni. Dah tu lelaki terkepil. Lepas tu lelaki ni pula, awak kat Paksen ni, tak apalah awak dah pergi dulu tak apa. Tapi ni saya nak minta izin ni, saya nak pergi minum sekejap. La ilaha illallah. Tu tanda kiamat lah tu tanda nak kiamat. Allah, banyak suami jadi dayus. Jangan, kadang takut nak tegur bini. Takut bini merajuk, biarkan bini ni. Bini dia nak pakai seksi, dia biarkan. Bini tak nak solat, dia biarkan. Sebab apa? Takut nak tegur. Takut bininya berasa hati. Jahannam macam tu. Bini kena taat pada suami. Jangan terpedaya dengan kes baru ni, duk viral baru ni. Rosak nanti korang. Isteri wajib taat dan patuh kepada suami selagi perintah suaminya tidak menyalahi syariat. Asal hukumnya harus, tapi bila suami suruh jadi wajib. Boleh faham tak ni umum puan? Macam tak faham je. Macam tak nak faham je. Nak jadi baik ke tidak? Nak masuk syurga ke tidak? Kena sabar dengan suami.
Kena sabar dengan suami kita. Sebab dia kunci syurga kita. Sejahat apa pun suami kita, tapi bila dia redha dengan kita, syurga lah tempat kita. Suami kita tak nak jadi baik, kita jadi baik. Kerana isteri yang baik dia boleh menyelamatkan suami dia besok. Isteri tak nak jadi baik, kita suami usaha jadi baik. Kerana suami yang baik boleh menyelamatkan isteri dia besok. Mak bapak kita tak nak jadi baik, kita sebagai anak-anak usaha jadi anak soleh solehah. Kerana anak soleh solehah boleh menyelamatkan ibu bapa dia besok. Jangan kita jadikan lesen. Awak dah jahat, awak boleh, kenapa saya tak boleh jahat? Itu salah. Orang suruh bermusabaqah dalam buat kebaikan, bukan bermusabaqah dalam buat maksiat. Awak boleh awak boleh buat benda jahat, kenapa saya tak boleh? Jangan macam tu. Jangan macam tu, salah. Orang perempuan ingat tu. Memang basuh baju tu hukumnya harus, masak tu hukumnya harus, tapi bila suami suruh jadi wajib. Bukan seperti yang didakwa oleh ustazah tu. Dia kata tak jadi isteri derhaka pun kalau kita tak taat pada suruhan suami yang tidak diwajibkan oleh Allah. Habis jahanam nanti kan. Lepas ni kerang tu bini TikTok pagi petang siang malam. Suami panggil, yang oi, dia buat tak erti. Sebab apa? Saya bukan wajib taat pada awak. Saya bukan derhaka pun. Rosak tuan-tuan. Hati-hati baru-baru ni lah sehari dua ni duduk lebayar tu, kita baru dapat dah cerita tu. Berapa ramai orang terikut tu habis. Kalau dulu takut juga nak lawan suami, sekarang jadi berani dah. Sebab apa? Ada ustazah mengatakan tak jatuh derhaka pun. Kalau suami suruh masak, bini buat tak peduli, tak derhaka pun. Sebab masak tu bukan wajib bagi diri. La ilaha illallah. Nabi kata kalau kau duduk kat dapur, suami lah panggil, kau wajib datang. Kau tengah masak kat dapur, suami panggil, wajib kau datang. Wajib, bukan sunat, wajib kau datang. Tu taat pada suami. Dia kata payahnya lah kalau nak macam tu, tak payah kahwin. Dah. Sebab tu sebelum kahwin kena kursus. Jangan mengelinjang nak kahwin. Jangan mengelinjang nak kahwin, bila dah kahwin, macam ni ke? Sampai macam ni ke? Jangan. Sebab tu kahwin ni, menikah ni ibadat. Setiap ibadat kena ada bila kita buat ibadat tanpa ilmu tu jadi terkejut beruk macam tu. Takkanlah sampai macam tu. Takkanlah sampai macam tu. Dah. Kena tahulah dulu. Sebab tu ada pernah sekali seorang sahabat perempuan tanya Nabi, apa hak isteri kepada suami? Bila Nabi dia ceritakan, sebab ada orang lelaki nak datang minang dia. Sebelum dia terima pinangan, dia tanya dulu Nabi, apa tugas dia, apa tanggungjawab sebagai seorang isteri. Nabi kata dalam hadis itu lebih kurang maksudnya, seandainya suami kau nanti balik daripada musafir, kakinya penuh dengan debu, kau bersihkan debu di kaki suami dengan muka kau, bukan dengan kain buruk. Kau lap debu tu dengan muka kau belum lagi menunaikan hak kau sebagai seorang isteri pada suami kau. Punya besarnya. Dan ada tempat lain pula menyebut kalau suami kau luka berdarah menanah tubuh badannya, kau jilat dengan lidah kau bersihkan, belum tertunai lagi hak kau sebagai seorang isteri. Punya berat tak berat dan besar tanggungjawabnya isteri terhadap suami. Bila dia dengar macam tu, berat ya Rasulullah, kalau macam tu aku tak jadi nak terima binangan dia, aku tak sanggup. Ini dah gitu Yahoo tapi hukum tak tahu. Tu lah. Allahu Akbar. Belajar. Bukan maksudnya dah terlambat. Tak terlambat lagi. Pakat ajak suami, ajak bini kita, mari pakat pergi belajar agama, biar dua-dua faham agama. Kalau suami faham, bini tak faham, payah. Ataupun bini faham, suami tak faham agama, payah. Dua-dua kena faham, baru senang nak bincang. Sekarang suami berhujah dengan nafsu, isteri nak berhujah dengan ilmu, mana boleh lawan. Ataupun suami nak berhujah dengan ilmu, isteri nak berhujah dengan nafsu, mana boleh. Dua-dua kena belajar hukum, baru tahu apa yang patut awak buat, apa yang tak patut awak buat, apa yang perlu saya buat, apa yang tak perlu saya buat. Baru nampak kesilapan masing-masing. Macam tu. Dalam rumah tangga kena ada agama. Agama tu tunjang, agama tu nak jaga. Itu iklan sambil-sambil lah, ni mengaji tauhid.
Tapi kenapa kita nak kena makna taat perintah Allah tu? Itulah tanda kita mentauhidkan Allah. Kita nak jaga adab akhlak dengan suami isteri, itulah tanda seseorang itu mentauhidkan Allah, membesarkan syariat Allah. Aku suami, aku ada tanggungjawab. Kalau aku tak buat tanggungjawab ni terhadap isteri aku, mana aku suami yang zalim. Jadi dia pun buatlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, tugas sebagai seorang suami. Itulah tanda dia mentaati dan mentauhidkan Allah. Dah, yang terakhir, nak habis dah. Apa tadi sarapan apa? Cijanai? Okey, nak berhenti dah. Nak berhenti dah. Allah. Dan yang keenam, yang terakhir, percaya dengan qada dan qadar. Faham dulu apa erti qada dan apa erti qadar. Ni nak terangkan ni. Qada ni bermakna apa-apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradatnya sedia kala lagi. Buruk, baik, taat, maksiat, untung, rugi, sihat, sakit, kaya, miskin, bahagia, tidak, berkahwin, bercerai, ikutlah. Segala-galanya yang telah diatur, ditetap, ditentukan oleh Allah sedia kala lagi. Itu namanya qada. Qadar apa pula? Qadar bermaksud sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang muafakat dengan apa yang dia telah kehendak sedia kala lagi. Contohnya hari ni perhimpunan kita dalam masjid, dalam surau ni dijadikan oleh Allah. Perhimpunan ni dijadikan oleh Allah. Ni namanya qadar. Apa yang berlaku hari ni siap lengkap semualah. Dengan kita ni pakaiannya begini, yang pakcik duduk situ, yang pakcik duduk situ, yang abang tu duduk situ, yang kakak-kakak, makcik-makcik duduk tempat masing-masing ni. Semuanya telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi. Saya tak boleh nak kata begini. Sebenarnya sedia kala lagi Allah tetapkan saya duduk sebelah sana, tapi hari ni saya duduk di sini dengan tidak kehendak Allah. Dah mustahil. Apa sahaja yang berlaku, yang jadi, itulah tanda-tanda perkara itu telah diatur oleh Allah sedia kala lagi. Tidak ada suatu perkara yang jadi tanpa dikehendaki oleh Allah ataupun menyalahi dengan apa yang Allah kehendak. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi qada dan qadar, qada bermaksud ketetapan yang Allah dah tentukan untuk diri kita sedia kala lagi. Qadar dengan makna Allah jadikan perkara itu. Tu qada dan qadar. Jadi wajiblah beriman dengan qada dan qadar, dengan makna qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sifat iradat dia. Nanti kita belajar sampai bab iradat. Dan makna qadar itu adalah takdir Allah Ta'ala, dengan maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya. Jadi Allah menjadikan makhluk itu dengan ta'alluq kudratnya. Allah menentukan sesuatu itu dengan ta'alluq iradat dia. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati. Hati kita yakin, percaya, setuju seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat. Baik ni lah benda baik-baik, benda yang seronok, benda yang kita nak, benda yang kita mahu, benda yang kita impikan, itu yang baik-baik. Dan yang jahat ni contohnya benda sakit, bala, musibah, masalah, benda yang kita tak nak berlaku, tu masuk dalam kata jahat tadi. Semuanya yakni buruk baik tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Bila dah tahu yang menentukan itu Tuhan. Siapa Tuhan ni? Pencipta kita, pemilik kita, yang maha adil, yang maha hebat, yang maha mengetahui, yang maha bijak. Yang kita sendiri mengaku kita cintakan Allah, patut tak kita nak benci? Patut tak kita tak terima dengan apa yang Tuhan, yang kita sendiri mengaku dialah Tuhan kita, kita cintakan Allah, kita kasihkan Allah. Patut tak nak marah, nak benci dengan apa yang dia dah takdirkan atas diri kita? Selalu kita dengar orang kata aku tak boleh terima takdir, aku tak boleh terima takdir, aku tak boleh terima takdir. Apa alasan tak boleh terima takdir? Apa alasan?
Contoh hari ini kita dihadapkan kepada Allah. Nanti Allah akan bertanya kepada kita, apa alasan kenapa kamu tidak setuju dengan takdir aku, kata Allah. Kita nak jawab apa? Tak ada jawapan. Dah? Tak boleh jawab. Tu boleh je cakap tu, aku tak boleh terima takdir. Aku tak boleh terima takdir. Aku tak boleh terima kenyataan ni. Macam malaikat tak catat ke tu? Dah. Macam mana? Besok kita akan dipertanggungjawabkan dengan perkataan kita tu. Macam mana nak jawab? Kita kata aku tak boleh terima takdir, aku tak setuju. Apa sebab? Sini kita tak boleh jawab lah. Belum jumpa malaikat maut lagi. Jangan main-main. Sebab tu jangan semata-mata kita ni duk baca beriman dengan qada qadar, beriman dengan qada qadar. Nak beriman dengan qada qadar ni kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan dulu betul-betul. Faham Tuhan dulu betul-betul. Barulah mudah nak menerima qada dan qadar ni. Kalau tak, jadi macam tadi. Mulutnya, lidahnya dusta. Lidahnya berkata aku terima, aku setuju qada dan qadar Allah Ta'ala. Padahal hatinya tak terima dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Jaga baik-baik. Jangan dusta, jangan bohong. Makna percaya dengan qada qadar ni, hatinya sentiasa rela, hatinya sentiasa redha, hatinya sentiasa bersangka baik dengan Allah, meskipun yang Allah tetapkan ke atas diri dia tu benda yang tidak diingini oleh hawa nafsu dia. Tetap diterima, tetap diyakin, tetap diberibadat, tetap didekat dengan Allah. Makin diuji oleh Allah dengan masalah, dengan sakit, makin dekat perhubungannya dengan Allah. Bukan dengan apabila diuji oleh Allah dia semakin menjauhkan diri, bukan. Itu tanda-tanda orang yang percaya dengan qada qadar. Meskipun setiap hari dia menerima musibah, tidak menjarakkan pun perhubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mentaati perintah Allah kerana dia yakin Tuhan Maha bijaksana dalam